many others. But today is about Lenggong. And very interestingly, Lenggong was declared as the World Heritage Site, and it has many caves, which has evidence for archaeological. And shortly, we're going to be with our expert. It's called the Ileng and the team, who will share most interesting places of interest at Lenggong. And just before that, I would like to thank some of the participants from international, from Pakistan, Mr. Zia. Some of the photography experts are within our session now. That is from Pahang. Thank you, thank you. And I would like to sincerely appreciate and thank all of the participants who are now in Facebook Live and also on the platform Zoom Live now. And just before we start, I humbly request those who are watching this, if you're on a Zoom, kindly mute your mic while you're following this session. And before we start, we're going to have our photo session. So I would like to humbly request all of the participants to on your video. You share your video. We're going to have a group photo. Can all of you on your video? Zame, is everybody on? Have turn on their video sharing? Yeah, we are waiting for Dania, Shahira. Shaira, yeah. So Shaira, give us the instruction if you're taking the photo. Okay. Right. So okay, we can take a photo now. Okay, 1 second, yeah. Yeah. All right. Okay, 1 moment. Yeah. Okay. Okay. Okay, 1, 2, 3. Go. Okay. Oh, Sekejap, done already. Slow, okay. Okay, done. Yeah. Done. Thank you. Thank you, Shaira. All right. All right. You're welcome. Okay. Zame. Yes. Yeah. Can you just share with me what is so interesting Yes, about yes, yes. our host topic today? Can you? Okay. We are happy today. Kita bergembira, kita rasa sangat nak teruja hari ini. Tak apa. Sorry kalau internet kurang memuaskan. Tapi today kita ada satu pembahasan Lenggong mengenai gua dan juga Bukit Kepala Gajah. Saya pun tak tahu apa itu Bukit Kepala Gajah. I don't know, something to do with an elephant, elephant head or whatsoever. But we're going to hear from the horse's mouth today. Okay. So, that they're going to explain everything, what is interesting and what to do and how to enjoy. And I have a few travel agents who's actually joining us now. They will actually find out what are the package and how to join. Right. Okay. So can we start with our host, Mr. Ileng? Are you ready, sir? Mr. Ileng? Buka mic. Let me know bila you nak pakai slide. Bila you nak pakai slide, saya akan mainkan slide. Okay. Encik Ileng? Okay, buka mic. Dengan segala hormatnya, dijemput Encik Ileng untuk berkongsi your presentation. Encik Ileng? Buka mic. Ileng, mic on, mic tak on. Unmute kan you punya mic, Encik Ileng. Hello, Assalamualaikum. Ya, boleh dengar lah. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Alright. Okey, dengar kan? Dengar Ileng. Teruskan. Okay. Saya Muhammad Azlim Abdul Karim. Dipanggil Mr. Ileng lah. Mr. Ileng selaku pengurusi Kelab Eksplorasi Pendakian Lenggong Perak. THL. Kami lebih kepada aktiviti lasak lah, seperti caving and hiking lah. Hello? Ya, dengar. Teruskan. Okey, sini saya nak ada cerita sikit lah apa yang ada di Lenggong tentang gua dan Bukit Kepala Gajah lah. Gua-gua yang ada di Lenggong ni lebih kurang ada 65 buah gua. Yang dah dieksplor lebih kurang ada 29 buah gua. 8 buah gua iaitu gua yang termasuk di bawah UNESCO lah, yang
warta akan dibawa UNESCO seperti Gua Kajang, Gua Perak Men, Gua Dayak, Gua Harimau, Gua Teluk Kelawar, Gua Asa, Gua Ngaum dan Gua Badak lah. Masing-masing gua ni dia ada penceritaan dia lah, penceritaan dia dari segi sejarah, dari segi cerita rakyat dan mitos lah. Dan yang lebih-lebihnya gua tu ya gua yang kami telah troker sendiri. Lebih kurang ada 29 buah gua yang baru kami troker. Halo? Ya, dengar. Bagus. 29 gua. Okey, 29 gua yang telah kami troker lah. Okey, kita ada cerita sikit pasal gua Perak Men. Gua Perak Men ni dia punya value dia sebab diiktiraf oleh UNESCO. UNESCO diiktiraf itulah pasal orang semua kenal lah, orang semua tahu tentang Gua Perak Men. Gua Perak Men ni gua yang ditemui rangka manusia yang komplit, cukup sifat. Rangka seorang lelaki, ketinggian 154 cm, lebih kurang umur lebih kurang 40 hingga 45 tahun. Okey. Ya. Hello? Ya, boleh cerita saja Encik, kita sedang dengar, boleh. Okey. Okey. Banyak juga pelawat-pelawat yang datang sini, semua banyak yang request untuk datang ke Gua Perak Men lah, sebab di sini diorang nak tahu pasal sejarah arkeologi. Tak clear. Hello? Ya, Encik Iling. Dengar. Encik Iling. Ya, dengar. Macam mana? Saya kurang Okey, dengar. Teruskan. Oh, tak apa. Encik Iling. Saya dimaklumkan ya, saya ada Gua Perak Men ini adalah Gua Gunung Runtuh di Kota Tampan. Adakah itu betul? Bukan. Gua Perak Men terletak di Kampung Geluk, Hulu Jepai. Kampung Geluk, Hulu Jepai. Apa nama gua dia? Apa nama gua? Dia gua dipanggil Gua Gunung Runtuh. Betul. Okey, Gua Gunung Runtuh. Gua Gunung. Cuma sekarang, okey, saya mau tanya, bila tuan kata ni ini adalah perjumpaan rangka manusia yang komplit ya, yang mana berapa umur dia? Sekarang? Umur dia berapa tahun? 40 Okey. tahun. Cuma rangka dia berapa tahun? Sudah? Rangka dia 11,000 tahun. Usia rangka dia 11,000 tahun. Okey. Alright. Okey, teruskan. Alright. Okey, tentang Gua Kajang pula Gua Okey. Kajang adalah gua yang pertama sekali di ekskavasi di dalam Malaysia lah. Wow. Iaitu tahun 1917 oleh Mr. Evan, tapi dia kaji untuk kaji batu, geologi. Okey. Di Gua Kajang juga ada temui rangka manusia, iaitu rangka manusia pada dua zaman iaitu zaman Paleolitik dan zaman Neolitik. Okey, cara kita nak kenal pasti rangka ni zaman Neolitik dan Paleolitik, cara dia perkembumian dia lah. Kalau Paleolitik dia ditanam berlipat. Kalau Neolitik dia jadi itulah pasal USM dapat tahu antara zaman ni dengan zaman ni. Okey. Cuma Encik Iling, berapa umur rangka yang kedua ni dijumpai ni? Sebab setahu saya perjumpaan Perak Woman 8,000 tahun. Adakah ini adalah Perak Woman 8,000 tahun atau yang lain punya? Okey, yang ni ada juga ditemui rangka perempuan, rangka wanita yang berusia 11,000 hingga 5,000 tahun. Okey. Ini di Gua Kajang ke dekat mana ni? Di Gua Kajang. Okey. Cuma saya Encik Iling, saya ada cemburu sebab saya orang Kajang. Kenapa dekat Lenggong pula gua itu dinamakan Gua Kajang, sedangkan di Selangor saya berada di Kajang ni? Kenapa namanya Kajang?
Gua Kajang? Okey, yang saya dapat makluman lah, Gua Kajang ni sebenarnya nama gua yang tembus terowong. Gua ni tembus. Gua yang panjang. Okay. Okey, Alright. di Gua Kajang juga ada 3 zaman lah, iaitu zaman batu, zaman zaman Neolitik dan zaman Kesar, zaman British lah, zaman Jepun. Saya difahamkan di Gua Kajang iaitu adalah satu laluan Sir Berkeley. Sir Berkeley ni Gubernur Hulu Perak dahulu. Laluan Sir Berkeley di antara Gua Kajang tu untuk pergi ke Hulu Perak. Yang saya dapat makluman lah. Okey, gua ni memang iaitu salah satu pintu masuk kita untuk pergi ke Gua Asar, Gua Ngaum dan gua-gua yang lain lah. Itu pintu utama, itu main lah. Kalau kita datang, aktiviti mula kita mesti starting dekat Gua Kajang. Okey. Dia umpama pintu gerbang untuk masuk eksplorasi gua-gua selain. Di gua-gua zon tengah. Okey. Encik Leng, saya pernah pergi ke Gua Kajang sebelum ini, pernah. Okey, dia umpama satu terowong dan umpama satu pintu gerbang. Ya. Cuma saya ada satu tanda tanya lah. Nak tanya. Saya nampak dekat pintu gerbang Gua Kajang ni ada macam-macam rupa bentuk macam makhluk. Ada cerita apa-apa macam mitos ke, ada ke, atau memang itu formula atau formation semula jadi? Mohon pencerahan. Okey. Dia yang sebenar dia itu adalah kejadian alam lah. Kejadian alam itu stalactite and stalagmite, dia berbentuk seperti binatang, seperti mangkuk. Okey. Okey, tapi kalau dari segi cerita mitos pula, ada juga cerita mitos. Mitos ni lah, dia disumpah oleh Sang Kelembai. Sang Kelembai ni dia tu salah satu makhluk yang mistik lah zaman dulu. Tapi itu mitos lah. Macam dekat Gua Puteri pun dia disumpah jadi puteri, jadi kelambu, jadi macam-macam kan. Yang tu sebenarnya kalau dari segi sains itu mitos sajalah. Itu cuma cerita rakyat untuk memeriahkan lagi kan. Okey, saya pernah dengar yang cerita Sang Lembai ni, mitos ni. Cuma saya orang Kajang, saya mau betul nak pastikan ada ura-ura ke pernah. Okey. Di Gua Dayak pula Gua Dayak ni gua yang terletak di kawasan Geluk juga. Kebanyakan gua yang di ekskavasi ini ada gua lepas tu ada Dayak, tapi yang penghuni dia adalah Negrito. Setahu saya Negrito adalah orang saya. Dua soalan. Adakah orang Negrito tu berasal daripada Australia? Yang kedua, soalan saya, kenapa nama dia Dayak? Mohon pencerahan. Okey. Kalau mungkin bahasa orang kampung lah. Bahasa orang kampung iaitu orang asli ni kita panggil Dayak. Okey. Okey. Alright. Bukti yang dia sudah ada dekat Gua Dayak ni sebenarnya apa bukti? Okey, bukti dia lukisan kaum Negrito. Okay. Jadi lukisan tu masih ada lagi sekarang. Banyak kalau pelancong datang, kita akan bawa pergi Gua Dayak, kita akan explain lah ini lukisan asli dan ini lukisan yang tidak asli. Yang tidak asli itu yang dibuat oleh orang kampung, yang tulis yang bukan-bukan lah. Okey, jadi kalau yang asli ni memang kita dapat
penerangan daripada Jabatan Warisan. Jabatan Warisan bagi tahu yang ini asli, yang ini tidak asli, jadi kita follow yang tu je lah. Oh, okay. Cuma sepanjang sepanjang our sesi tadi kan. So Encik Elaine kata it is Paleolithic lah, Neolithic lah, Mesolithic lah. Sebenarnya all the lithic peserta atau penonton yang sedang menonton yang sudah lama tinggalkan all the dictionary semua, sebenarnya zaman Paleolithic adalah zaman batu tua yang mana penggunaan batu yang terlalu basic, alat-alatan dia, dan ia juga boleh dikenali sebagai zaman batu ais. Alright. Yeah. The second yang zaman manusia tinggal di gua kerana semuanya ais. Zaman Neolithic ialah satu zaman di mana alihan manusia sudah pandai menggunakan alat-alat perbatuan yang lebih sempurna, lebih ada progresif dia. Dan zaman Mesolithic adalah di mana zaman manusia telah bercucuk tanam. Dan zaman besi adalah manusia sudah pandai menggunakan besi. Itu zaman-zaman dia. Kalau tuan-tuan pendengar, penonton sedang tanya, bila berlaku? Kalau dijangka lah ya, kalau zaman besi 5 tahun, 5,000 tahun sebelum Masihi, dan kalaulah Mesolithic dalam lingkungan 10 tahun ribu Masehi, dan yang Neolithic, Paleolithic adalah daripada 10,000 tahun sampailah 1.2 juta tahun sebelum ini. Itu yang just brief explanation. Tuan Ilings, teruskan. Okey, itu ya. Kami. Ada orang tanya, yes, ada orang tanya. Apa yang aktiviti, apa yang dia ni tak sabar lah tahu aktiviti apa yang ada aktiviti ni kan. Nanti kalau Cik Elaine ready, saya akan mainkan you punya slide video Okey, boleh. Boleh display slide dia. Encik Elaine boleh? Boleh. Okey, Zamir proceed. Go. Jadi Encik Elaine sila berkongsi dengan penonton apa aktiviti-aktiviti yang mereka boleh merasai, boleh eksplorasi, boleh menghayati, boleh menikmati. Okey. Skrin nampak skrin ada jalan Nampak Zamir, nampak. Okey, yang nak stop nampak. Okey, stop Zamir, stop. Okey, yang ni stop. Okey. Earlier one Zamir. Okey, yang ni adalah satu. Okey. Okey, Encik Elaine teruskan. Okey. Yang ni adalah satu, yang ni program daripada MPC. MPC iaitu program yang pertama sekali apabila kami teroka Bukit Kepala Gajah dan kami panggil MPC datang rasmi pergi tengok. Jadi ini trail dari Bukit Kepala Gajah lah. Bukit Kepala Gajah ni dia lebih kepada cerita mitos dan cerita mistik. Dan banyak juga ada juga view-view yang menarik, macam kita boleh tengok satu Pekan Lenggong, kita boleh tengok satu Lenggong, kita boleh tengok Sungai Perak. Kita boleh nampak kalau kita naik sampai atas tu dia ketinggian Bukit Kepala Gajah ni 263 meter daripada aras laut lah. Wow. Okey. Jadi dia punya trail dia agak ada mencabar, banyak yang pacak lah, banyak yang menegak. Jadi macam kami ambil inisiatif, kami pasang tali, kami tim buat pasang tali dan kita cuci trail biar agak selamat lah daripada perkara-perkara yang tidak baik kan. Okey, di Bukit Kepala Gajah ini juga terdapat satu pokok yang dipanggil pokok Paku Haji. Pokok Paku Haji ni pokok yang tertua sekali. Difahamkan dia pokok zaman dinosaur. Okey, pokok Paku Haji, Paku Haji gergasi. Maknanya kalau kita naik Bukit Kepala Gajah ni kita akan jumpa pokok Paku Haji paling besar sekali yang pernah kita tengok. Okey, jadi kita geng-geng APC ni diorang datang semua, jadi kita bawa pergi explore tempat tu. Itu trip pertama lah. Okey,
Okey, yang ni stop ya. Yang ni program daripada MRSM, daripada MRSM 1 Malaysia. Iaitu kita cycling dekat caving, cycling di outdoor. Kita buat berbasikal di dalam hutan. Program berbasikal. Encik Eleng, saya ada satu soalan. Berdasarkan apa saya lihat ada gua-gua ni, apakah kriteria yang perlu seorang pengunjung perlu ada? Adakah had umur dia, tahap fizikal dia, atau the fobia dia? Ada yang dia klaustrofobia, dia tak boleh masuk tempat-tempat sempit. So apakah gua-gua yang mana kalau orang yang tak boleh masuk tempat-tempat sempit tu, apa jenis-jenis gua dia? Kalau semua orang boleh masuk, apa gua-gua dia? Mohon pencerahan. Terima kasih. Okey. Dia gua dekat Lenggong ni semua gua yang biasa. Gua yang semua lapisan masyarakat, semua lapisan boleh masuk, kecuali kalau budak kecil sangat kita tak ada benarkanlah kalau dah umur 8 tahun ke atas. Gua yang tinggi, ada gua yang di atas bukit, macam Gua Puteri, Gua Kristal, gua tu semua di atas bukit. Maknanya kita kena panjat dulu, kita kena daki dulu baru kita sampai ke gua. Macam gua-gua macam ni, kita tak galakkan orang yang dah berumur, orang yang ada sakit jantung, jadi kita tak galakkan. Kita akan explain, dan kalau diorang nak pergi juga, yang tu memang kita tak bagilah. Okey. Sebab kita tak mau tanggung risiko. Okey, yang ni stop je ya. Okey. Yang ni di dalam Gua Kristal. Gua Kristal ni adalah gua yang paling cantik sekali di Lenggong. Okey. Alright. Okey. Cuma Gua Kristal ini ada banyak batuan-batuan kristal ke atau memang dinamakan kristal? Ya, gua ni dulu gua ni tak ada nama. Ni, lepas tu bila kami explore, kami troka, kami jumpa batu-batu kristal yang banyak. Okey. Okey, jadi kami jaga gua ni dan kami yang bagi nama gua ni Gua Kristal. Okey. Encik Eleng kata your team jaga this gua. Jadi maksud jaga di sini adakah jaga dari segi penceroboh, dia tak bagi penceroboh untuk mengkaut apa kristal batuan-batuan yang ada yang boleh merosakkan formasi gua yang perlu dikekal dijaga untuk generasi akan datang dan selama-lamanya. Adakah itu maksudnya Encik Eleng? Ya tuan, betul. Jadi kita tak galakkan untuk macam untuk orang nak korek, ambil kristal ataupun cacat-cacat orang pecahkan stalactite and stalagmite. Jadi kita jaga benda tu lah. Bukan kita tak bagi pelancong masuk. Pelancong yes, kita boleh masuk. Okey. So maksudnya Encik Eleng, lihatlah, okey, rasalah, tapi jangan sentuh, jangan angkat. Itu dia punya konservasi dia. Okey. Cuma sekarang dalam gambar ni, apa yang saya lihat adalah langsir batu kapur yang dipanggil limestone curtain. Yang mana kalau dituluh lampu daripada sebelah sana, cahaya boleh tembus. Yang ini langsir batu kapur ni dekat mana? Gua mana ni? Oh cantik. Ini kita panggil Gua Pelamin. Ini adalah satu tingkasan Pelamin. Okey. Gua Pelamin ni pun dekat Gelok juga. Gua ni gua yang kami teroka sendirilah, bukan di bawah UNESCO juga. Jadi gua yang cantik-cantik ni banyak kami teroka dan kami jumpalah. Dan kami jual package. Okey, Encik Eleng, saya nampak ni kan, Zamir, can we go back to that slide again? Saya nampak yang langsir tadi tu memang cantik, memang cantik. Sekiranya ada penonton, peserta sedang menonton ni, dia rasa saya mau ada preview photo for my wedding. Okey, bolehkah mereka masuk dalam ini untuk mengambil sesi gambar macam itu? Adakah dibenarkan atau tidak kerana cahaya flash boleh merosakkan
Batu Kapur. Mohon Okey pencerahan. tak? Okey, kita benarkan segala aktiviti lah. Nak ambil gambar ke, kita nak buat macam kata ada request untuk dia nak wedding, dia nak untuk ada fotografi dalam gua. Oh yes, kita bagi tuan. Okey, cuma satu saya mau tanya. Tuan, very interesting, very interesting. Tadi yang ada curtain tu, ada orang duduk tu dekat sana, dikata gua bersanding ya, gua bersanding. Okey, kalau orang nak bersanding di situ, nak adakan majlis perkahwinan dekat situ, boleh ke? Saya tanya, mohon pencerahan. Yang tu tak boleh lah sebab kawasan tu kawasan berbukit. Jadi memang tak sesuai kalau kita nak buat. Okey, well noted, well noted. Okey. Okey, teruskan Encik. Okey. Ini adalah program daripada Majlis Daerah Manjung, iaitu 129 orang yang datang ke Lenggong yang kita bawa pergi ke explore gua lah. Ni salah satu Gua Puteri. Ini Gua Puteri. Jadi kita tarik banyak pelawat-pelawat daripada luar untuk Lenggong. Okey, Encik Iling, apa keunikan Gua Puteri ini, Gua Puteri, dan kenapa gua ini dinamakan Gua Puteri? Adakah kerana puteri memang menjelma di sini? Mohon pencerahan. Okey, kalau dari segi penceritaan, memang kalau dari segi penceritaan, fakta benda ni jadi daripada stalactite and stalagmite berbentuk macam puteri, berbentuk macam kelambu. Okey, tapi kalau kita mitos itu puteri tengah bersanding and then disumpah oleh sang gelembai. Oh my God. Okey, kalau dari segi cerita mistik pula, dulu orang kampung untuk pinjam pinggan mangkuk di alam sana, kita boleh pinjam di Gua Puteri. Wow. Ini cerita. Ini saya dengar ni, saya mau dengar ni. Okey, pernah tak sesiapa di kalangan penduduk Lenggong atau pakar lah yang paranormal punya, pernah jumpa pintu, contohlah pintu orang bunian masuk dekat gunung ini. Zami, kalau ada kunci kita boleh masuk, Zami. What say? Okey. Mr. Iswaran, kita bertuah hari ni ya. Sebab selain pada Iling, kita ada Dr. Ali Samsul. Dia juga merupakan pakar fotografi yang mana dia pun telah join our Let's Talk About Lenggong beberapa minggu yang lepas. Jadi dia pun sedang mengadakan satu package ya. Dia akan ada satu package dan dia mungkin bekerjasama dengan Eling untuk menghasilkan gambar-gambar yang menarik di dalam. Nanti hujung nanti kita tanya apa pendapat dia. Okey, teruskan Eling. Boleh diteruskan. Okey. Silakan Eling. Kita Gua Puteri ya. Gua Puteri ni di Lenggong ni, di Banjaran Komplek Kepala Gajah ni ada 3 pintu. Macam tuan tanya tadi, ada tak pintu masuk ke alam sana di Lenggong? Memang ada. Di sini ada 3 pintu yang masuk ke alam sana. Wow. Jadi yang difahamkan oleh paranormal lah. Yang difahamkan oleh paranormal, sekiranya ada orang hilang dan banyak ustaz-ustaz ataupun dukun-dukun berinteraksi dengan alam sana di pintu-pintu yang dikenal pasti ni. Jadi yang ni lebih pada mistik lah. Kalau saya lah ada peluang, kalau saya sudah jumpa masuk pintu, saya melangkah masuk. Kalau saya ada peluang, saya mau melamar puteri yang cantik. Kalau ada. Itu dia panggil mimpi yang indah. Okey, teruskan Encik Iling, teruskan. Okey, ini adalah satu stalactite yang ada di dalam Gua Puteri. Oh, okey. Alright. Satu. Okey lagi. Sangat unik ya. Very interesting. Yang tadi sebelum tu pun semua daripada Gua Puteri. Okey, ini tim daripada Arkib Negara. Wow. Arkib Negara Kuala Lumpur. Jadi diorang datang sini, kita ada sediakan highlight dan untuk angkut lah, untuk angkut pelawat pergi ke gua, antara gua ke gua. Okay, alright. Okay.
Teruskan. Teruskan lagi. Ini pun tim daripada Akid Negara. Pergi gua mana? Okey, Alright, good. ada pecah tuan. Ada pecah itu sama-sama jaga benda ni. Okay, okay. Ah, Alright. sama-sama jaga, kita tak maulah kasih orang banyak datang treasure hunter pun ada datang cari harta karun. Ayo. Okay, okay. Okey, ni Ah. salah satu program yang tim buat untuk ada dengan bomba untuk dapatkan lesen untuk track. Okay. Alright. Dapatkan kebenaran untuk track lah. Maknanya kita buat yang Kelulusan kerjasama. keselamatan ya, kelulusan keselamatan track. kelulusan track ni lah semua. Okay, okay, okay. Very good, very interesting. Okay, ni Alright. dekat depan Puteri lah. Okay. Alright. Cuma saya tanya satu soalan ni, Encik Ling. Okay. Kalaulah ada penonton, ada travel agent, dia mau menganjurkan satu package, okay? Satu package yang mana back to how do I say, back to Ice Age ke, back to old age ke, yang mana mereka mau merasakan tinggal dalam gua, masak macam orang purba untuk satu malam. Ada ke, boleh ke mereka menganjurkan di mana-mana gua dekat sini, atau selamat atau tidak, atau perlu dipilih? Mohon pencerahan. Okey. Okey. Sekiranya gua di bawah UNESCO memang diorang tak bagi. Tapi gua yang di bawah gua yang bukan di bawah UNESCO, yang kami teroka sendiri, kami ada juga dalam satu ataupun dua gua yang kita boleh bermalam di situ. Alright. Kita ada buat package lah. Kita pun pernah ada satu customer daripada Sweden datang situ, kita bermalam kat situ. Okay. Kita pernah buat package. Okay, very good. Maksud saya sekarang ni, be how do I say, be a caveman. Okay, a day as a caveman. Itu package saya sebenarnya. Saya sedang planning be a caveman a day. So maksudnya pengunjung akan tinggal di dalam gua seperti mana orang purba telah tinggal, tetapi pakai baju lah. Okay, dia mesti pakai baju. Iyalah. Okay, right. Cuma cara dia buat api, cara dia potong ayam ke apa ke, dia pakai alatan batuan. Dia pakai alatan batuan, cara dia panggang itu ayam pun pakai kayu-kayu, dan dia kena cari di sekeliling gua tu sayur-sayur yang nature punya, yang boleh makan punya. Okay, so that kind of experience. Tetapi dengan satu syarat, toilet mesti ada lah. Toilet mesti yang movable, mobile toilet, bersih. Tapi yang pengalaman stay in the cave dan cara masak, potong ayam semua pakai batu punya alat. So bagi dia, kita ke alam zaman purba. Sama batu Ada, kan. ya, zaman. Boleh ke macam tu? Yang tu kita kalau kita nak buat benda tu susah sikit lah. Sebab kita kena cari alat-alat batu-batu yang sesuai untuk buat spark, untuk keluarkan api. Jadi memang dalam tim kita ada juga yang pakar, ada yang pakar benda-benda macam tu, ada pakar survivor dalam hutan. Setakat nak kalau untuk makan itu tak ada masalah. Kita tak payah beli dekat kedai, kita boleh datang ke gua, kita cari apa yang ada di sekitar kan. Yang tu no problem. Tapi untuk kami nak sediakan toilet dan yang tu boleh jugalah, boleh diusulkan dekat majlis daerah lah kot. Okay. Suruh sediakan toilet satu kan. Okay, Encik Ling, kalaulah kita gunakan batu nak hasilkan api, sehari suntuk saya pun tak boleh. Walaupun batu itu boleh hasilkan api. Cuma tak perlu gunakan batu, cuma ada cara lain yang gunakan kayu untuk hasilkan api itu boleh. Ada. Dan kita, kalau nak panggang ayam, kita provide. Tapi cara masak dia semua macam orang purba. Itu maksudnya. Kalau tak ada toilet, majlis tak boleh bagi mobile toilet,
Tak apa, kita ada cara yang nature punya safety, yang mana 80 meter far kan dia jauh, kita boleh buang air pakai lubang ke apa ke safe, tapi mesti ada air. So ini lepas this program, kalau ada agent ingin memberikan how do I say satu eksplorasi yang adventure, harap agent boleh menghubungi Encik Eleng, supaya aktiviti seperti ini boleh dianjurkan supaya lawatan ke Lenggong, ke gua ni bukan sekadar archaeological sahaja, tetapi ia lebih kepada tourism berpengalaman yang bagi experiential tourism. Itu cadangan saya. Apa pendapat Encik Leng? Betul, yang tu saya pun setujulah. Kita buat satu kelainan, satu servis kelainan dari orang lain. Jadi saya pun setuju. Macam kami juga, kami ada package untuk survivor dalam hutan. Maknanya kalau kita sesat dalam hutan, kami akan ajar macam mana cara kita nak survive dalam hutan. Alright. Macam mana kita nak cari air dan macam mana kita nak hidup dalam hutan. Jadi yang tu ada bagus. Jadi dua sekarang, 2 in 1. One stone, two bird. Maksudnya Encik akan ajar macam mana nak survival dekat hutan, at the same time dia rasa bagaimana pengalaman become a caveman a day. Kan? Betul tak? Yeah. Ini gambar dekat mana ni? Tuan, ini gambar dekat mana ni? Okey, ni gambar dekat ni gambar dekat Gunung Runtuh. Oh, gua Gunung Runtuh ah. Sebab saya nampak Gunung Runtuh. ini saya nampak paranormal dalam ini. Sang lembai sedang tengok pengunjung dekat sana. Kalau tuan mau tahu dekat mana sang lembai, nanti saya personal message, saya boleh tunjuk dekat mana dia. Alright. Teruskan. Okey, ni ada ni jalan turun ke Gua Kubah. Gua Kubah ni gua yang bukan di bawah UNESCO tapi gua yang kami teroka. Gua ni memang cantik. Gua antara gua yang terbesar sekali di kompleks Kepala Gajah ni. Gua ni diberi nama Gua Kubah ataupun Gua Seribu. Dapat nama Seribu tu sebab 1000 orang boleh muat dalam tu. Oh my God. Okay. Encik Eleng, saya mau tanya satu soalan sensitif sekarang. Saya tak kisahlah 1,000 orang boleh masuk. Cuma sekarang saya dengan Zamir, kita tak kata kita gemuk lah, obesity tidak lah, kita gebu. Adakah kita ni boleh explore? Boleh explore? Okey ke? Saya dengan Zamir boleh explore ke? Boleh. Gebu. Boleh. Kita pun pernah bawa customer yang gebu lah. Alright. Kita pun bawa banyak kali customer yang gebu. Boleh. Sebab kita kalau customer yang gebu-gebu ni, kita tak bagilah gua yang merangkak masuk lubang kecil. Tu kita tak ada galakkan lah. Tapi kita akan bagi gua-gua yang macam biasa, macam Gua Kajang, Gua Puteri, ada hiking sikit. Yang tu kita bagilah. Yang Gua Seribu ni boleh ke kita pergi explore sebab kata besar dan cantik? Boleh. Zamir, please come in. What is your opinion? Yes. Gua Seribu. Okay. I like. I think I've been to the Gua yang even worse. I've been there. So this is like something yang okay lah. I think this is manageable. But I want dia buat soalan. Satu soalan tanya berapa banyak gua yang akan dilawati dan berapa lama masa diambil untuk package ni? Encik Eleng, boleh tak Encik Eleng berkongsi dengan penonton sekarang, your package tu 2 days 1 night ke, 3 days 2 night ke, okay, apa dia punya aktiviti dan berapa harga dia, normally it should be. Mohon pencerahan, mohon berkongsi Encik Eleng, the floor is yours. Okay, biasa sekarang ni masa sekarang ni kita buat package, kita ada 2-3 package lah. Okay. Kita masih tak buat, kita buat package untuk 8 gua, untuk 12 gua dan untuk 15 gua. Maknanya satu trip, kalau package untuk 8 gua, satu kepala kita ambil RM50 saja. Wow.
RM50 saja tapi kita pergi 8 gua. Kita ambil masa lebih kurang dalam 3 ataupun 4 jam untuk the trekking, untuk the explore. Okey. Kalau 12 gua berapa harga dia? Okey, soalan yang Kalau Okey, Zamir teruskan, Zamir. Carry on. okey, ada satu soalan lagi Lang. Dia kata ada ke stalactite dan stalagmite yang dah jadi kolam di dalam gua-gua di sana? Ada ke? Ada. Ada Ada. Okey. Okey. So itu sebahagian daripada soalan. Jadi apa ni Lang, sebentar kita nak tanya apa pendapat kita punya pemerhati daripada luar. Kita ada seorang wakil daripada Pakistan, Mr. Ziaullah. Mr. Ziaullah akan what do you think? Is this content is good for the what you call virtual show, for the what you call this a virtual experience show in Pakistan? This the content that we can actually sell to you in Pakistan so that they learn about cavings and hiking in Malaysia. What do you think? What is your opinion? You may switch on the mic now. Yeah, okay, thank you so much, everybody, and good morning. In Pakistan, it's still morning here, so I think it's a little bit different, 3 hours different. So, okay, the package, just now we experienced, so he explained very well about how a person can experience, a tourist can have experience. And this is a more very organic and very original jungle experience. So that those packages it can enhance actually very good knowledge about tourism and so far those who are tourist guide or those who want to start a business in the tourism, all this. So very good content with respect to what he present in the video. Encik Iling, tolong mute-kan you punya mic. Encik Iling, tolong mute-kan you punya mic. Okay. So yeah, do you think that this is actually Pakistan can actually through this virtual platform so that this even the adults can learn something new? Is this acceptable? Yeah, okay. There are more things we can add and then we can enhance. But visually, we can add maybe some visual experience or maybe live experience for the students, with just like a video on demand, this kind of thing, so they can if they are from different universities or different companies who are learning for us just for jungle experience, so there should be similar kind of content, but we can add the on demand, but it is sellable to the education institutions, training institutions, and then the students who want to learn on self-paced, sometimes they just want to freelancer, or they want to become a tourist guide. Sometimes big corporations, they have a tourist department for their own internal usage, so they need to have one person who has to have experience. So the content can be sellable to those elements. Okay. Oh, Mr. Iswaran. Yeah. So you hear from Mr. Ziaullah. So now Lenggong can go global. Thank you. Lenggong can go global now. Yeah. Okay. We like to hear from one of our. Actually, I got two, but I don't know if the Jabatan Geologist is here or not. If you are here, please let me know. I do not know which one is your account. And then Dr. Ali. Dr. Ali, are you ada situ ke? Dr. Ali masih ada lagi ke? Okay. Doktor, boleh. Doktor, okay. For your information, Dr. Ali adalah seorang pakar fotografi
yang gambar-gambarnya daripada ada contoh di Pahang di mana gambar-gambar yang biasa yang jarang dilihat tapi berjaya ditransformkan oleh Dok Ali, kini dah ada di highway, dah ada di billboard. Jadi kita harap dengan program seterusnya daripada Dok Ali ke Lenggong akan menghasilkan sesuatu dan mungkin akan berlaku kolaborasi dengan rakan-rakan Eling mengenai gua-gua yang baru diterokai oleh Eling. Apa pendapat Dok bila tengok tadi dia punya ini? Apa yang boleh ditambah baikkan? Macam mana kita boleh hasilkan sesuatu? Okey, terima kasih Encik Zamil, Mr. apa tu? Iswaran ya. Ya, Iswaran teruskan. Iswaran. Encik Eling kita, very good explanation. Okey, jadi apa ni, memang menarik saya tengok sebab saya pernah lalu lah Lenggong tu beberapa kali tapi tak pernah singgah di gua-gua dia lah. Jadi tengok gambar-gambar tadi, saya rasa kebanyakannya gambar yang dirakamkan menggunakan handphone, smartphone. Tapi gambarnya pun dah menarik, ada flowstone, and then ada GoPro, ada banyak cave formation yang cantik-cantik lah di sana. Jadi kalau tanya pendapat saya, memang sangat berpotensi lah untuk kita adakan cave fotografi, boleh tambah package yang Encik Eling usahakan sekarang. Saya boleh tolong dari segi cave fotografi lah. Okey, dari segi apa ni, sebab saya juga conservation photographer, kita nak pelihara alam kita. Jadi apa yang diorang buat sekarang dekat Lenggong tu dah cantik lah. Maknanya kita base kat satu homestay ke atau beberapa homestay, and then naik pick-up, naik 4-wheel, kita pergi ke gua-gua lah. Kalau boleh satu grup tu kita boleh, grup yang besar kita boleh pecah-pecahkan. Sebab kalau ramai sangat nanti akan beri impact pada formasi yang ada dalam gua. Kita kena jaga juga apa ni, formasi-formasi yang dalam gua tu lah, supaya dia tak rosak. Yang tu kita kena jaga sebab benda tu lah kita punya warisan ataupun khazanah kita. Dan Lenggong ni sangat sellable sebab dia dah dapat UNESCO. Kan, dia dah dapat UNESCO, sepatutnya worldwide ada orang dah datang dekat Lenggong ni lah. Jadi cuma mungkin lah, saya rasa mungkin ada fotografer yang dah pergi sana untuk rakamkan gambar-gambar di Lenggong. Kalau tak ada, boleh kita kolaborasi insyaAllah. Tak ada masalah. Okey, Encik Zamil. Okay, terima kasih. Jadi Mr. Iswaran, Dr. Zamil, I want to say something. When Dr. Fotografi tadi kata, kita perlu konservasi, we have to conserve, we should not we should not damage the originality, the unique value of this formation of cave. Actually, whoever the visitors, we must always remind to them saying that the future generation have borrowed this cave, beautiful cave for us. So make sure you don't spoil it. You must hand it over in a proper way to the future generation. So this is the conservation concept in the world. So thank you, Zamil. Teruskan. Okay, thank you very much. So kita masih sampai ke penghujung rancangan. Zamil, ada travel agent tak? Ada travel agent would like to share anything on this? Ada what? Ada travel agent tak on our show today to discuss? Ada. Okay. Tanya sebelum dia. Tu saya nak bagi tahu. Sebelum tu saya nak bagi tahu kita ada evaluation form di chat box. Tolong ambil tolong kalau boleh tolong isikan seminit 2 saja on the this one on the chat box. Okay, we have a travel agent. Let's see mana travel agent ni. I cannot see. We have Anis, kita ada GC, Sim. Okay, Goki also travel agent, right? Goki, you want to say something? Or GC? Siapa nak cakap? Okay, please enable your mic. Tuan, very interesting ceramah yang very membuka mata lah tentang warisan alam sekitar di Lenggong ni. I feel really glad Cik Zamil dan Mr. Iswaran organize seminar ini, dan I see very interesting people. So kalau once kita daripada Selangor ni, kalau kita dah boleh keluar dan kita boleh organize nature related program di Lenggong. So far Lenggong ni berkait dengan warisan
ubah oh. Nak ubah. Iling, tolong mutekan your mic Encik Iling. Dah. Okey, sudah. Teruskan. Okey. Teruskan Mr. Gogi. Sorry tadi Continue. kami buat program di Lenggong ni berkait dengan warisan Paleolitik, Mesolithic, Yes. berkait dengan manusia lah. So yang ni kalau berkait dengan gua dan alam sekitar ni, it's another paradigm. Dan of course yang saya tak lupa program herbal yang baru-baru ni kita buat di Lenggong ni. So I really ada dalam have that in mind untuk lepas Selangor dah buka pintu dan kita boleh keluar ke Lenggong untuk buat program berkait dengan fotografi gua-gua dan herbal. Okay, very good. Very interesting. Thank you Mr. Gogi. Thank you. Okay, Zami teruskan Zami. Okay, before we conclude this, okay, ada siapa lagi agent nak bagi pandangan? Please, boleh buka mic now. Any travel agent out there? I cannot see. If you want to say something, just enable your mic, then I can hear from your side. Zami, while we are waiting for the agent to come in, kita juga boleh tanya para penonton, siapa sudah ada hasrat niat untuk pergi mengunjungi gua-gua macam Gua Putri lah, Gua Kajang lah, Gua Seribu lah. Siapa sudah hasrat? Sudah ada hasrat, tolong share dalam chat box kita. Can you just record that you are interested to go? We want to know how many of you interested to visit Lenggong for this caving activity and also the Bukit Gajah. Thank you. Zami, continue. Okay, not just that, Mr. Iswaran. What we're going to have after this PKP, selepas PKP dibuka, kita ada a few yang pending. We have dulu kita ada package by Dr. Ali Samsul Bahar akan buat the photography, a group of photographer we follow him to go to Lenggong and capture the nice picture of Lenggong, this one. And then we're going to have your this Reveti with the herbal. Satu group akan pergi to discover what are the herbals available in Lenggong, all the all those good valuable herbal, right? And then we have also the World Heritage Expedition ongoing twice a month. It depends on the PKP. So those of you can actually in it. And then kita ada juga a day as a commando, learning the tactical way of a commando in Lenggong. So we got plenty of programs that you can actually join and collaborate to do this one. Come to us. Let us help you how we can collaborate. What are the things that we can do together, provided the PKP is being lifted lah, not during this tight restriction. It's right. I think Chem is here. Maybe he like to say something. I think I saw his name. I know he's here. I think he can bukan boleh bagi penutup. There ada. I nampak. Okey, saya nampak. Jadi, nampak. Okey, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, dengan segala hormatnya saya bersama Zami mengalu-alukan kedatangan Tuan Champion iaitu Tuan Uzaidi Udanis, who is now leading the Tourism Productivity Nexus. And we want to hear from you, sir. What are the good news with all these efforts, sir? Dipersilakan Tuan Uzaidi. Okey, terima kasih Iswaran dan juga saudara Zamil, Zuki. Dengar? Suara? Dengar kan? Dengar. Kesmas ni. Okay. Ada 2-3. Kita kena ikut lah, macam mana pun kita kena ikut SOP. Ya. Itu kita terpaksa menggunakan face mask untuk kita mengurangkanlah penjangkitan. Alhamdulillah hari ini saya nampak subjek yang sangat penting, topik yang sangat penting, di mana kita lihat sekali lagi Lenggong, di mana Lenggong ni adalah satu destinasi yang kita rasa best kept secret lah, dan kita tak mau lagi lah rahsia-rahsia lagi lah. Jadi dengan adanya tadi ceritaan pasal gua bagaimana kita nak ini ada satu segmen yang sangat menarik, dan saya haraplah pengiat-pengiat industri pelancongan di sana, terutama sekali travel agent, mengambil peluang untuk mempromosikan, untuk menyediakan produk-produk ni sementara kita sekarang dalam MCO 3.0 ni, kita tak boleh niaga,
Tapi kita kena bersedia dah. Takkan kita tak berniaga, kita tak bersedia. Kita bersedia, kita asah parang. Macam kita perang lah. Kita asah parang, kita make sure semua senapang, semua calling order kan. Sebelum kita buka sempadan, buka daerah, kita boleh berniaga semula. Jadi ini antara inisiatif kami di Tourism Productive Nexus untuk menyediakan pengiat-pengiat industri untuk masa depan. Saya tahu ramai yang kecewa sekarang ni. Ramai yang kecewa disebabkan tak ingin berniaga. Tapi kita harus bersabar dan juga kita harus lebih positif. Baru-baru ni kami telah mengadakan satu engagement dengan pihak industri pelancongan Indonesia ya. Saya nampak mereka sangat positif. Dan mereka sangat menyanjung tinggi presiden mereka, itu Presiden Jokowi ya. Dan Presiden Jokowi pun telah proaktif membantu industri pelancongan. Kita di sini pun alhamdulillah kerajaan pun telah sangat proaktif membantu industri pelancongan. Tapi kami kita di industri pelancongan ni kita kena juga proaktif, jangan duduk diam saja. Jadi dengan adanya segmen-segmen sebegini, aktiviti begini, kita boleh tengok, kita prepare sendiri ya. Dan juga kita jangan harapkan hanya lenggong saja. Sebenarnya banyak produk-produk di luar sana. Jadi bukan hanya lenggong saja. Jadi saya harap kita dalam keadaan sekarang ni kita lebih pada collaboration. Kita collaborate orang ni, kita collaborate orang ni, kita joint venture orang ni, kita joint venture orang tu. Bukan kita setakat tempat-tempat kita ya. Tempat-tempat luar. Kami TPN kami sentiasa membuka peluang-peluang dan juga menerima apa-apa cadangan yang kalau cadangan gila lagi bagus. Cadangan gila lagi bagus. Jadi itulah sikit sebanyak yang saya ucapkan terima kasih pada tetamu kita pada hari ini dan juga pada host kita saudara Iswaran dengan saudara Zamir Zuki. I hope kita masih lagi lah dalam keadaan selamat. Walaupun sekarang COVID-19 ni kes semakin menjanak, kita kena jaga kesihatan kita, jaga kesihatan keluarga kita, dan sementara itu kita juga sebagai penjihad ekonomi, kita kena bersedia untuk kita berjihad dalam keadaan arah ekonomi memantapkan negara Malaysia. Okay, itu saja. Terima kasih banyak. All the best. Alright. Okay, terima kasih Tuan Huzaidi ya. Terima kasih sangat dengan kata-kata aluan dan juga saya terujalah bila Tuan Huzaidi kata canah ini kata ini tak boleh, itu tak boleh. We have to do something yang betul-betul boleh. Seperti mana this MyVXP program under the initiative of our Tourism Productivity Nexus, Malaysia Productivity Corporation, is one example that we are thinking out of the situation. We don't think the normal, we don't think out of the box, but this we have think out of the situation. So, ladies and gentlemen, this is our honor to have our TPN champion on our show today. And just before we conclude our wonderful session, on behalf of Tourism Productivity Nexus, on behalf of MPC, on behalf of my team, I would like to thank all of you for participating in this wonderful event to promote tourism, to honoring the tourism, to ensure the recovery of the tourism. Before